Bersama saya Masrul Malak dalam rentasan berita edisi 1468. Antara paparan utama. Pemimpin PN buta fakta, buta hati. Rakyat miskin yang terbela. Suara orang tua yang bencikan Anwar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru-baru ini, kecoh di Dewan Rakyat apabila Datuk Zulkifli Hanafi iaitu Perikatan Nasional PN Tanjung Karang mendesak Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu untuk meletakkan jawatan sebagai menteri. Beliau mendakwa kononnya ahli Parlimen Kota Raja itu tidak kompeten terutamanya dalam menyelesaikan isu bekalan makanan. Menurutnya, Muhammad hanya dipandu kaki tangan kementerian dan bukannya memandu kementerian tersebut. Ketua parti bukanlah kriteria yang melayakkan secara automatik seseorang itu untuk diangkat sebagai menteri. Ini jelas dengan kegagalan Kementeri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang kelihatan dipandu dan bukan memandu kementeriannya. Ini terselah dalam isu telur dan sekarang isu beras putih tempatan. Jadi saya memohon maaf dan dengan penuh takzim menyeru Kota Raja untuk meletakkan jawatan menteri ataupun yang amat berhormat PMX perlulah menggantikan beliau dengan seorang menteri yang lebih berkelayakan bagi menerajui kementerian penting ini dan sekaligus menyelesaikan isu makanan rakyat ini. Sebagai respon terhadap keceluparan beliau itu, Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Faiz Fazil berkata, di bawah pimpinan Muhammad Sabu, isu-isu makanan asas seperti telur, sayuran, beras dan ayam telah berjaya distabilkan hanya dalam beberapa minggu sahaja selepas Kerajaan Perpaduan mentadbir negara. Misalnya, apabila isu telur timbul hujung tahun lepas, hasil tinggalan Perikatan Nasional, masalah itu diselesaikan dalam 2 bulan di mana bekalan melebihi permintaan. Apabila isu beras pula timbul sebulan lepas, kerajaan telah memutuskan agar harga beras putih import BPI diserap oleh kerajaan bagi membolehkan BPI diperolehi dengan harga runcit sebanyak RM31 bagi setiap 10 kilogram. Muhammad semakin berjaya membetulkan segala kegagalan yang ditinggalkan oleh Menteri Pertanian terdahulu, Datuk Seri Ronald Kiandi daripada Parti Zulkifli sendiri. Oleh itu, adalah tidak berasas untuk menghukum bahawa Muhammad Sabu dipandu oleh pegawai KPKM sedangkan pegawai KPKM hanya memberi maklumat dan fakta yang membolehkan beliau membuat beberapa keputusan yang berjaya menyelesaikan isu makanan yang berbangkit, katanya dalam satu kenyataan dipetik media. Faiz menyifatkan dakwaan Zulkifli itu seolah-olah mempertikai kewibawaan penjawat awam. Untuk rekod, di bawah Kerajaan Perpaduan, inflasi kategori daging mereda kepada 5.8% pada Ogos 2023 berbanding 12% pada Julai 2022 di bawah pentadbiran Perikatan Nasional. Inflasi kategori ikan dan makanan laut pula turun kepada 1.5% pada Ogos 2023 berbanding 4.2% Julai 2022. Manakala inflasi kategori telur, susu dan keju jatuh ke 4% berbanding 9.1% pada Julai 2022. Menurut Faiz yang juga bekas adun permatang pasir itu, Mat Sabu dan pasukannya perlu diberikan lebih banyak masa untuk menyelesaikan masalah berkaitan keterjaminan makanan. Idea penanaman padi adalah sekincan yang menghasilkan padi yang lebih banyak menunjukkan kehendak politik iaitu political will yang ada pada Muhammad Sabu dalam merubah daya saing dan SSL makanan negara terutamanya beras. Jelas sekali Zulkifli buta fakta dalam membuat serangan terhadap Muhammad Sabu. Momentum kerajaan Madani, pimpinan Anwar dalam sektor pertanian
perlu diteruskan dan Muhammad Sabu adalah tokoh politik yang kompeten untuk memacu momentum ini, katanya. Jom Channel bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan Faiz dalam isu ini. Persoalannya sekarang, bagaimana mungkin Datuk Zulkifli boleh menyifatkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Datuk Seri Muhammad Sabu sebagai tidak kompeten dalam menyelesaikan isu bekalan makanan? Jika buta fakta dan buta hati, semua benda yang dibuat pasti akan dilihat salah dan ada saja yang tidak kena. Berjaya sangatkah Menteri PN ketika mengendalikan krisis minyak dan telur yang sangat dahsyat ketika pentadbiran mereka? Ya, memang berjaya. Anak menteri berjaya menyuruk minyak asap. Tiada siapa yang melupakan peristiwa hitam itu. Dan hari ini, kantoi ada kartel yang terlibat dengan skandal penyurukan beras dan ia melibatkan negeri pentadbiran PN. Ada apa-apa komen atau desakan yang hendak diberikan? Rakyat sedang menunggu. Belanjawan 2024 yang dibentangkan Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lalu merupakan lambang keprihatinan beliau yang konsisten membela kehidupan rakyat miskin serta golongan bawahan yang kurang berkemampuan. Di sebalik tiada gegak gembita projek-projek besar diumumkan dalam belanjawan itu, Anwar sebaliknya memperlihatkan jati dirinya yang tidak pernah terpisah dalam membela golongan susah di negara ini. Itulah roh dan jiwa susuk tubuh yang bernama Anwar Ibrahim yang sudah sebati membela nasib golongan miskin serta terpinggir. Dalam keadaan negara dijangka akan menanggung beban subsidi berjumlah 81 bilion ringgit pada tahun depan, subsidi akan dilaksanakan dalam bentuk bersasar bagi meminimumkan kos sara hidup rakyat, tidak lagi dalam bentuk pukal seperti sekarang. Dalam hal ini, hanya rakyat bawahan atau B40 terus menikmati subsidi, manakala golongan M40 dan T20 dan warga asing akan membayar pada harga biasa. Buat permulaan, pelaksanaan subsidi bersasar akan diperkenalkan dalam penjualan minyak diesel bagi mengelak ketirisan dan penyeludupan, tetapi sejumlah pengguna terpilih akan terus menikmatinya. Berikut adalah antara beberapa perkara yang dilakukan Anwar dalam Belanjawan 2024 yang jelas memperlihatkan jiwanya adalah bersama golongan rakyat bawahan. Pertama, memperuntukkan dana sebanyak 2.6 bilion ringgit untuk subsidi untuk pesawah dan nelayan bertambah 600 juta ringgit berbanding tahun sebelumnya. Kedua, menaikkan sumbangan tunai rahmah daripada RM3,100 kepada RM3,700 dengan bayaran pertama dinaikkan daripada RM300 kepada RM500. Sementara untuk belia, ia dinaikkan daripada RM350 kepada RM500. Ketiga, memberi rebat bil elektrik sehingga RM40 sebulan kepada isi rumah miskin Tegar dengan peruntukan RM55 juta setahun. Keempat, menyediakan peruntukan sebanyak RM150 juta bagi menyelenggara dan memperbaiki tandas awam termasuk tandas sekolah di seluruh negara. Kelima, memastikan tindakan diambil sesegera mungkin dalam tempoh 24 jam setelah menerima aduan bagi membaiki jalan-jalan berlubang di Jalan Persekutuan di seluruh negara. Menetapkan yuran pendaftaran memasuki universiti awam dihadkan tidak melebihi RM1,500 supaya pelajar yang layak mendapat pendahuluan daripada pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mampu membayar jumlah tersebut. Seterusnya, yang keenam, memastikan universiti awam tidak boleh menghalang pelajar yang tidak mampu membayar yuran pendaftaran daripada mendaftar subjek pada setiap semester atau menduduki peperiksaan mereka. Ketujuh, memperuntukkan sebanyak 1.2 bilion ringgit untuk melindungi kesejahteraan dan mendaya upaya orang kurang upaya OKU, khusus dalam penjagaan OKU kronik yang terlantar, OKU tidak upaya bekerja dan allowance pekerja OKU. Ke-8, kadar allowance pelatih OKU yang mengikuti program pemulihan dalam komuniti turut ditingkatkan kepada RM300 sebulan berbanding RM150 sebelum ini dan langkah ini akan memberi manfaat kepada lebih 18,000 pelatih OKU dengan tambahan peruntukan RM30 juta.
Melihat sebahagian daripada fakta di atas, termasuk pembayaran insentif RM2,000 untuk kaki tangan awam dan RM1,000 bagi pesara, Anwar terus peka kepada golongan tersebut. Satu pendekatan yang pastinya mendasar terus ke jantung mereka yang memerlukan insentif tersebut, dan Anwar melalui apa yang diumumkannya dalam Belanjawan 2024 itu kekal daripada dahulu sehingga kini adalah pejuang rakyat, marahin dan golongan miskin yang amat membanggakan. Jika kita melihat dengan mata hati dan minda yang bersih, pasti apa yang terkandung dalam Belanjawan 2024 amat melegakan bagi membantu negara terus membangun ke arah kemiskinan tegar sifar. Syabas dan tahniah Kerajaan Perpaduan Madani atas keprihatinan dan kepedulian terhadap golongan miskin dan Belanjawan 2024. Terima kasih Perdana Menteri. Selamat maju jaya Malaysia. Kerajaan Perpaduan Madani dilihat berjaya membentangkan Belanjawan 2024 pada 13 Oktober lalu dengan mendapat maklum balas yang sangat positif daripada pelbagai pihak. Malah suara yang paling lantang bersyukur dengan pembentangan tersebut datang daripada penjawat awam apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bayaran insentif awal sebanyak RM2,000 kepada semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah yang akan dilakukan pada tahun hadapan. Namun, di sebalik berita gembira yang disahut oleh seluruh lapisan masyarakat di negara tercinta ini, hanya Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman saja yang berterusan mengkritik Belanjawan 2024 sebagai membazir dan melupakan janji yang dilihat umpama pahat yang berbunyi setelah rumah siap. Tuduhan Syed Saddiq berkenaan pembaziran dalam Belanjawan 2024 adalah berkenaan penukaran kereta welfare kepada kereta elektrik EV melibatkan jemaah menteri. Timbalan Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan Selangor, Muhammad Fauzi Fazil berpandangan perkara itu bukan sesuatu yang mengejutkan kerana sebelum pembentangan Belanjawan 2024, Anwar mengumumkan bahawa Kerajaan Perpaduan bakal menggunakan EV sebagai kenderaan rasmi. Kenyataan tersebut bermaksud selepas ini bukan sahaja jemaah menteri akan menggunakan EV, malah penjawat awam juga bakal menggunakannya secara berfasah. Polisi tersebut dilaksanakan dengan tujuan supaya Putrajaya dijadikan model bandar rendah karbon Malaysia. Malah polisi tersebut akan menggalakkan rakyat Malaysia untuk beralih kepada EV apabila pelaburan melebihi 170 juta ringgit oleh syarikat terkemuka seperti TNB, Gentari dan Tesla Malaysia dilakukan dengan memasang 180 stesen pengecasan, ujar beliau. Syed Saddiq turut membangkitkan isu pembaziran berkenaan pinjaman yang diberikan oleh Putrajaya kepada Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT bagi terus menampung pemilikan Bastard Plantation Berhad. Menurut Fauzi, isu itu juga tidak memeranjatkan kerana Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan menyatakan sebelum ini bahawa Bastard Plantation perlu dijual bagi meningkatkan kecairan aset LTAT. Penjualan tersebut disanggah oleh rakan-rakan Syed Saddiq dalam kalangan ahli parlimen pembangkang dengan justifikasi bahawa penjualan berkenaan tidak boleh dilakukan kepada syarikat bukan Bumiputra seperti Kuala Lumpur Kepong Berhad KLK. Akibatnya, kerajaan mengambil jalan tengah dengan memberi pinjaman kepada LTAT supaya Bastard Plantation kekal tidak terjual. Adakah keputusan memberi pinjaman kepada LTAT itu boleh dianggap sebagai pembaziran walaupun dibuat demi memastikan aset negara tidak terjual? Soalnya dipetik Malaysia kini. Paling danggal apabila tuduhan pembaziran turut dilemparkan oleh Syed Saddiq apabila Kerajaan Perpaduan mengambil keputusan untuk mengekalkan peruntukan Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM. Namun hakikatnya pemimpin kerajaan menolak penubuhan pada peringkat awal kerana tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Ketiga, JKOM. Kalian ingat tak dulu? Bila Belanjawan 2021-2022, ahli parlimen, dulu pembangkang sekarang kerajaan kata kita takkan sokong belanjawan kerana duit cukai rakyat dibelanja untuk tujuan cyber trooping. Lihat belanjawan pada hari ini, puluhan juta dibelanjakan untuk JKOM dan ada kenaikan emolumen 30% bagi tujuan JKOM ini. Ini pembaziran. Dulu mereka sendiri umumkan, terang-terang kata tak nak.
kini perkenalkan dengan penambahan emolumen 30%. Penolakan JCOM pada peringkat awal adalah kerana ia mempunyai pertindihan kuasa dengan beberapa agensi kerajaan seperti Unit Komunikasi Korporat UKK, Jabatan Penerangan Malaysia dan Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS. Malah, JCOM yang ingin menghidupkan peranan jasa pada zaman pemerintahan PN untuk menyebar propaganda politik bukannya merakyatkan inisiatif kerajaan. Namun, JCOM yang berfungsi bawah kerajaan perpaduan adalah berbeza berbanding zaman PN apabila ketua pengarahnya Profesor Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof yang menyatakan bahawa mereka hanya menyampaikan wawasan Malaysia Madani tanpa menjadi alat politik untuk kepentingan pihak tertentu. Sementara itu, tuduhan Syed Saddiq berkenaan kerajaan perpaduan melupakan janji semasa pembentangan Belanjawan 2024 dibangkitkan dalam 3 bentuk, iaitu pembayaran semula Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, memasukkan tol dan pemberian dana kepada ahli parlimen pembangkang. Menurut Fauzi, mungkin Syed Saddiq lupa bahawa kerajaan hari ini tidak mempunyai sebarang manifesto kerana tiada gabungan parti politik yang berjaya membentuk kerajaan secara bersendirian. Kerajaan perpaduan dibentuk atas nasihat Yang di-Pertuan Agong. Kerajaan perpaduan tidak pernah bertanding dalam PRU ke-15, jauh sekali membentangkan sebarang manifesto. Walaupun Pakatan Harapan berkuasa, janji manifesto mereka tidak boleh dibebankan ke atas gabungan parti politik lain yang turut menganggotai kerajaan perpaduan, tegas beliau. Kesimpulannya, Syed Saddiq sebenarnya telah mengeluarkan hujah yang danggal semasa mengkritik Belanjawan 2024. Beliau seharusnya sedar bahawa seluruh rakyat Malaysia sangat berbesar hati dengan hasil pembentangan Belanjawan tersebut. Kenapa tidak beliau? Jangan kerana terdapat segelintir orang tua yang tidak berpuas hati dengan pemerintahan Anwar, maka Syed Saddiq rela diperalatkan untuk menjadi jurucakap mereka. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Mas Ramala, Assalamualaikum dan jumpa lagi.